Bab beristinja dengan air. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Mu'adz, namanya ialah Atha bin Abi Maimunah, katanya, saya pernah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW apabila keluar untuk membuang air, saya sendiri dengan seorang lagi budak lelaki mengikurinya sambil membawa bekas air. Maksudnya ialah supaya Nabi SAW dapat beristinja dengannya. Bab ke-16, orang yang dibawa air bersamanya untuk dia bersuci. Abu Darda berkata, tidakkah ada di antara kamu pembawa selipar air untuk bersuci dan bantal? yakni Nabi SAW. Selipar, air dan bantal Nabi SAW maksudnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Mu'adz lagi, dia adalah Atha bin Abi Maimunah, katanya, saya pernah mendengar Anas berkata, Nabi SAW apabila keluar untuk membuang air, saya sendiri dengan seorang lagi budak lelaki dari kalangan kami mengikurinya sambil membawa bekas air. Bab ke-17, membawa lembing kecil dan air untuk beristinja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha bin Abi Maimunah lagi, dia pernah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat membuang air, saya sendiri dengan seorang lagi budak lelaki membawa satu bekas air dan sebatang lembing kecil untuk Nabi SAW beristinja dengan air itu. An-Nadhr dan Syadhan menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah. Al-Anazah ialah tongkat yang dipasang di hujungnya besi tajam. Bab ke-18, larangan beristinja dengan tangan kanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bekas, yakni yang diminumnya itu. Dan apabila dia pergi ke tempat membuang air, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah dia menyapu najis dengan tangan kanannya. Bab tidak boleh seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu kencing, maka janganlah sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Dia tidak boleh beristinja
dengan tangan kanannya. Dan janganlah seseorang bernafas di dalam bekas minuman. Beberapa bab sebelum pada ni Imam Bukhari mulakan di celah bab wuduk tu, dia telah mulakan seperti kita sudah bincang dah pada pada minggu sebelum ni 2 minggu lepas, iaitu dia mula bincang tentang buang air, tentang buang air, dan adab-adabnya, cara-caranya. Padahal bab ni bab wudu, bab ni sebenarnya bab wudu. Nanti kita berhenti tadi tak sampai lagi. Lepas pada tu 2 bab, lepas pada tempat kita berhenti tadi, masuk pula bab wudu. Masuk pula bab wudu. Situ start pula lah. Jadi sementara ni selingan. Selingan. Walau bagaimanapun, ia menjadi satu bab yang tersendirilah, iaitu tentang buang air dan adab-adabnya. Sebelum ni dia sebut orang perempuan keluar rumah untuk buang air besar. Untuk buang air besar, itu pun ada tajuknya. Begitu juga apabila buang air itu tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, itu termasuk dalam adabnya. Walau bagaimanapun, Imam Bukhari buat bab dulu. Kalau dalam rumah ataupun ada dinding yang menghalang seseorang itu boleh, dibenarkan. Kita sudah bincang panjang dah tu dulu. Begitu juga Imam Bukhari buat bab boleh, kalau buang air dalam rumah pun boleh. Itu kita sudah bincang. Sini dia nak bincang tentang nak basuh, nak menyucikan najis itu dengan apa benda. Dengan apa? Mula daripada bab hari ni. Sebelum pada ni dari segi mengadap, dari segi di mana tempat nak buang air tu. Ini kalau nak menyucikan tempat najis itu, bagaimana caranya? Nak cerita tu. Dari segi adab dan dari segi bahan pencuci itu, apakah yang dikira sebagai bahan pencuci? Imam Bukhari mula-mula sekali buat, kalau bab ni dia istinja dengan air. Istinja dengan air. Dia nak cerita apa? Sebaik-baiknya untuk menyucikan najis itu, sama ada air kecil ke ataupun air besar, iaitu kita guna air. Itu sebaik-baiknya. Walaupun ada satu lagi bahan yang boleh menyucikan ataupun menghilangkan najis itu, itu kita tak sapa tadi, tak baca lagi. Bab yang ke-20, istinja dengan batu. Dan hak tidak bolehnya, iaitu bab 21, tidak boleh beristinja dengan najis. Nak bersuci dengan najis tak boleh. Lepas tu baru masuk bab wudu. Sekarang ni Imam Bukhari cerita air. Sebab apa? Sebab dengan air ni, najis itu suci betul-betul. Suci ain, dan suci bekas dia. Kesan-kesan dia pun jadi hilang dengan kita menggunakan air. Tapi kalau kita guna batu dan sebagainya, dari segi asal dia tu, dari segi ain ataupun najis tu, boleh hilang lah zahirianya.